Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azwani Ramli dari UCTC UPM merupakan hos rancangan Dapur Putra siri yang kelima. Apa khabar rakan-rakan di Facebook UCTC maupun Facebook di UPM? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sahaja dan sehat. Di samping sekarang ni cuaca sangat panas dan diharap semuanya menjaga diri, mengambil air yang banyak supaya dalam keadaan yang tidak terhadrat. Okey, sebelum tu saya mohon kepada rakan-rakan di Facebook untuk share dan like di Facebook UCTC UPM dan Facebook UPM supaya rakan-rakan yang lain dapat menonton bersama-sama dengan kita hari ini. Okay, untuk makluman, link pendaftaran dan isi jail akan diberikan pada akhir program pada ruangan komen FB. Alhamdulillah, tema kali ini sama saja sebelum siri kelima. Sebelum ini keempat, maaf. Masih lagi masakan warisan, tapi kali ini resepinya adalah permintaan ramai, iaitu asam pedas Melaka. Yang saya dimaklumkan resepi ini memang sangat unik ya daripada negeri-negeri yang lain. Sebab cuma bezanya adalah cara memasak asam pedas tersebut. Okey, baiklah. Bersama dengan saya hari ini ialah Chef Stability iaitu Prof Karim dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Prof, apa khabar? Hai Wani, dah boleh keluar sekarang ke? Ya, Assalamualaikum. Prof, tak nampak. Okey, Wani, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Saya baik. bersiaran dari Melaka. Ada hujan renyai-renyai di Melaka pagi ni. Hujan rahmat tu, Prof. InsyaAllah. Okey, Prof. Hari ini resepi kita hari ini adalah undian yang paling banyak daripada siri sebelum ni, iaitu asam pedas Melaka. Ya, saya nak buat pagi ni, kita nak buat resepi asam pedas Melaka yang sangat original and memang my mom's punya resepi lah. And this is resepi asas untuk asam pedas. Asas, you know, because asam pedas ni ada banyak jenis. Yang today memang asas, basic asam pedas. Tapi kalau nak buat asam pedas yang lain tu, dia orang kalau letak kantan dengan kesum, ya, tu satu jenis lain. And then kalau letak daun apa tu? Daun limau. Oh, ada limau purut. Limau purut dengan serai lah. Ini macam yang tu lah, tahu. Apa tu, kantan dengan apa tu, dengan daun bunga apa tu, daun kesum tu satu jenis. And then also kadang memang ada dia taruh rempah asam pedas kari macam tu. Oh, rempah tu dia buat sendirilah. Rempah tu buat sendiri. Rempah tu buat sendiri. Oh, itu ataupun dia kata asam pedas masak lada kan. Lepas tu lagi satu tu asam pedas tu dia orang letak ada letak kelapa bakar. Okey. Ada orang Melaka dia letak halba. Tu lain jenis. Ya, apa tu ada macam kita cakap hari tu ada asam apa tu? Asam asam pedas tetel, daging kan. Daging. Tapi ayam memang tak ada. Tapi ada orang buat lah, tapi dia orang bukan original. And then orang Melaka orang Melaka suka ikan parang. Tapi orang utara, you know, orang macam orang Kelantan, utara semua dia tak suka ikan parang. Terengganu pun dia tak makan ikan parang. Ikan parang kat sana murah tapi Melaka mahal. So kita pakai ikan parang dan juga ikan tenggiri.
Baru-baru ni kita orang masak asam pedas pakai ikan merah, red snapper pun sangat sedap. Oh. Dia mesti ikan besar-besar lah, tapi ikan kembung pun boleh juga pakai. Ikan kembung pun dah mahal sekarang kan. Betul. So tapi ikan parang tu kita ada orang tak suka ikan parang, ikut ikan parang dia banyak tulang kan. Semua ikan ada tulang, Prof. Semua Apa ikan ada tulang. Ya, tapi ikan parang tulang dia banyak, you see. Tapi kalau nak beli ikan parang tu, normally kalau kat pasar tu kan, dia orang akan tarik ikan tu, jadi tulang dia akan menjadi bersusun. Bila tulang dia bersusun, dia senang makan. Kalau tak tarik, tu dia tulang tu bersepah, you see. So, susah nak makan. Tapi kalau makan ikan parang, kena berhati-hatilah. Also, asam pedas ni, asam pedas Melaka dan asam pedas Johor lain. Johor tu dia macam I don't know, dia tak ada taruh ni semua ni. Daun-daun ni semua tak taruh. Dia cili je lah. Cili itu yang negara mana? Johor ke Melaka? Johor. Oh, Johor. Okay. Johor tu dia pekat lagi lah daripada Melaka. Kita ni macam Melaka cair-cair kan. Cair-cair. Tak terlalu pekat lah. Tapi kepedasan tu Melaka nombor 1 lah. Pedas tu it depends lah, penggunaan cili yang kita pilih. Ada cili yang pedas, ada cili yang tak pedas. Ada orang suka pedas kan. Tapi kalau kita nak buat campur, separuh cili kering, separuh cili merah pun boleh juga. Jadi warna cantik. Yelah, warna asam pedas ni kan kita kena pakai kunyit hidup. Kalau kunyit serbuk tak boleh. Kunyit hidup ni kan dia kasih warna dan rasa dia lagi sedap. Ya, betul. Khasiat dia pun memang of course, kunyit hidup tu kan lagi bagus. Ya, betul. Resepi, Wani sila sharekan resepi di kita punya Facebook link tu ya. Boleh. Nanti kami share semalam tu. Okay, baik. Resepi dia senang aja, asam pedas ni is basic, Dan Melaka, kalau datang Melaka mesti orang cari asam pedas kan. Tapi bahan-bahan yang saya guna, kalau di kedai tu, maaf saya cakap, di kedai tu kan, dia kalau masak, kalau tak ubur bahan perasa tak sah. Kan? Ya, perasa betul. apa tu tahu-tahu je kan. Tak naklah menyebutnya. Apalah saya tersebut. Tapi kita terkenal. Kita memang tak pernah guna minta maaf. Minta maaf tengah ada masalah teknikal rasanya di pihak Prof Syarim. Ada telefon berdering pula dia. Dia reject. Okey. Bahan-bahan yang saya gunakan hari ini adalah bahan-bahan daripada rumah. For example, pendek saya daripada rumah. Daun limau, serai, belacan pun kita buat sendiri. Belacan kita buat sendiri tau. Wow. Baru-baru ni ada musim geragau, jadi mak saya kita dah lama tak buat belacan. Jadi jumpa geragau yang banyak tu, kita beli banyak dan my mother dia pandai buat belacan, kita buat belacan sendirilah. Belacan buat sendiri sangat sedap because it's purely geragau. Tak campur dengan bahan-bahan lain, you see. And bau dia sangat harum dan sedap tau. Bekas kadang-kadang belacan ni kan, bau dia sangat, bau dia sangat kuat, macam tak appealing lah, you see. Bau yang tapi belacan buat sendiri, bau dia sangat sedap, bau dia. Because original geragau kan, kita taruh geragau dan garam saja. Itu saja bahan dia. Okey Prof, kita boleh mulakan kot. Tak sabar ni penonton ni nak tengok. Okey. Asam pedas ni. Bahan dia kan, bahan dia simple je. Ni daun limau. Ni daun limau, ada beberapa helai daun limau, nampak ni? Daun limau. Ni bendir yang my mother petik pagi tadi kat kebun kita orang. Bendir dia kalau asam pedas boleh tahu, bendir boleh taruh terung jugalah kalau ada terung. Ni serai yang telah dititikkan, saya pakai 2 batang serai. Okay. And also ni ialah lengkuas. Saya pun dah bersihkan, dah macam ketuk dia kan. Sedikit nak kasihkan, kita kena ketuk dia untuk mengeluarkan rasa dia tu. And then ni bahan-bahan blend ya. Saya tak blend, tapi bahan-bahan dia tu macam saya kata 15 cili kering, 10 biji bawang merah, 3-4 ulas bawang
Okey, minta maaf dekat sana saya difahamkan hujan, so line dia akan terganggu seketika. Harap maaflah pada para penonton di luar sana. Prof, bersama dengan saya lagi, Prof. Sekejap. Sekejap Ada call pula tadi. Oh. Hold on Mana itu punya Zoom? Okey. Alright. Ada orang call. Jadi because saya pakai cellphone kan. So this is bahan yang telah saya dah blend ni kan. Cili ni. Okey. Tu cili kering Cili kering. Cili Ah. kering, bawang merah, bawang putih kan. Macam resipi tu lah. And then kunyit dan juga belacan. Semua dah blend. Okey. Boleh dapat sekali kan? Blend kan lada kering dengan belacan. Semua tu sekali. Semua. Alright. Bahan-bahan blend tu lah. And also ni air apa tu? Air asam sedikit, air asam tu secukup rasa. Prof, Prof, cuba angkat sikit, duduk tengah-tengah sebab kita tak nampak. Nampak? Ke tengah sikit. Alright, okey. Nampak Tapi nampak api periuk nampak kan? Periuk nampak. Nampak. Okey. Saya nak cuba nak mula menumis ni, nampak Saya tahu minyak. Saya ni minyak masak. Biasalah untuk menumis guna minyak. Minyak kena lebih. Because dia adalah kita kena garingkan dia betul-betul. Okey, kalau tak garing tak garing, lauk dia tak sedap warni. Because ada orang yang masak asam pedas, cili dia tu macam tak masak. Kita tengok warna, boleh sakit perut. Makan sakit perut. Warna dia pun kita tahu dah. Tengok warna dia pun kata, ni cili tak masak ni. Kena masak betul-betul. Minyak pun kena panas, you see. Okay. Panas and then garing. Lama lah untuk menumis je lama sikit. Tapi kalau kita dah tumis garing tu dan kita add just bahan lain tu dah sekejap je lah. Ni Prof, sementara Prof dengan kacau tu, kita ada soalan daripada Encik Muhammad Adib Muhammad Tamami. Dia tanya, ayam pencen masak asam pedas sesuai ke ayam? Boleh je. Mengikut cita rasa masing-masing. Boleh saja buat. Boleh. Ya. Kalau ayam memang ada cakap letak daun kesum sikit. Cuba dia dah panas tu. Okey, kita ada lagi soalan. Okey, soalan ni daripada Cik Muhammad Nizam Osman. Dia kata di Kedah payah nak dapat ikan parang bersaiz kilo ke atas. Ikan parang yang kecil dijual dalam RM5 sepinggan untuk dia buat laksa. Maknanya dia guna ikan parang bersaiz kecil ikan parang. Boleh kan? Boleh. Tu apa mother dah jawab, boleh. Kedah pun ada asam pedas, tapi asam pedas dia lain lah. Saya dapat rasa. Macam asam rebus. Asam pedas Kedah lain Minyak pun dah panas, saya dah masukkan cili. Yelah, kalau tidak, tak adalah keunikan kan orang Melaka punya asam pedas. Betul. Tapi saya pergi di Indonesia, saya pergi dekat Bandung tu kan, saya pergi restoran Sunda. Orang Sunda pun ada juga macam asam pedas. Rasa seakan asam pedas, you see, tapi lain sikit lah, macam dia pekat sangat asam pedas dia. Okey, sekarang ada masa untuk menumis Prof? Saya tumis cili dahulu. Ni yang kena garing-garing. Tumis cili dahulu. Yang penting cili kena masak betul-betul. Orang kata apa? Terbit minyak. Ya, betul. And also kan macam kita menumis ni, kalau kita banyak pakai air nanti dia akan mericik-ricik satu dapur tau. Jadi kalau tak nak mericik-ricik tu, kita pakai, I think you can blend with some oil juga kan, nak kurangkan air tu, you see. Okay. Kalau kurang air tu kurang mericik. Air kalau banyak mericik-ricik habislah satu dapur. Tu yang saya tak suka tu, orang habis dapur air. Ni dah mula mericik ni. Baik saya masak kat luar. Mujur Prof pakai cermin mata. Cermin mata pun kena tu. Percikan sambal. Tapi sayanglah, kami kat sini tak boleh bau lah apa ni sambal tumis bau tu. dah keluar ni warni. Bau tu yang penting. Bila kita bau tu, dia memang kita akan terbayangkan tengah makan lah. Jadi cili ni dia kena masak dia betul-betul tau.
Ini kira berapa ekor Prof buat ni untuk ikan ni? Kan di dalam tu lah macam saya kata, saya pakai ikan parang tu besar je, saya pakai like dua keping, tiga keping macam tu lah. Tak apa, nanti orang tak makan, nanti kita boleh masak asam pedas. Berdiri jauh sikit because tak nak kena percikan tu. Percik ni Really I tell you, percik yang banyak sangat. Okey, Prof, saya nak baca lah komen-komen yang ada dekat Facebook ni. Okey, baca. Okay, yang saya tengok adalah daripada JC Keski. Minta maaf lah saya kalau sebut nama ni terbelit lidah ni. Saya tak ada kaitan dengan UPM tapi seronok tengok live UPM ni. Okey, terima kasih. Okey, lagi Nurul Ain. Prof pakai minyak apa nak tumis tu? Saya tanya minyak lagi. Ada minyak khas ke? Minyak apa? Minyak masak. Oh, minyak masak. Minyak masak, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Okey. Brand kan banyak brand. Kita tak nak promo brand-brand apa-apa kan? Kalau brand sponsor tak apalah kan? Alright. Ada lagi ni, nama Amber Rusli. Asam pedas Melaka tak pakai daun kesum ke? Dia tanya. Tak. Saya hari ni pakai daun limau saja because kalau kita dah pakai daun limau, lawan dia dengan serai. And also, Ana cakap juga, kalau kita buat asam pedas ni, tak tahu halia tau because kita dah taruh lengkuas, you see. Kalau taruh halia, taruh lengkuas, jadi dia macam rasa tau, tak tentu rasa. Jadi kalau kita taruh lengkuas saja, kita akan dapat rasa lengkuas tu. Anda dah tak mericik dah, dia dah habis dia punya liquid dia tu dah habis. Ya. Ni dah okey dah. Habis. Kalau buat kat dapur tu, aduh. Ni dah tak sanggup masak asam pedas ni tau. Habis saya punya ni. Aduh. Saya boleh teruskan ada lagi dua ni. Orang yang ni, nama dia Takiari Mantrus. Dia tu macam mana nak tahu cili tu tak pedas. Kadang ada asam pedas yang pedas sangat tak ada feel makan. Pedas sangat kan? Betul. That's why cili ni kita kena macam, kita ada macam, my mother selalu pergi beli kat kedai ni kita dah tahu dah cili dia tu macam pedas dia tak terlalu pedas. Biji pun tak banyak, ada different quality lah, different kepedasan cili tu. Jadi kena tahulah because cili-cili yang di kedai tu dijual, kita tak tahu dari mana apa semua, and then kadang kita dapat pedas, kadang tak pedas, nasib lah. Bukan ke boleh tengok dari segi memang ada kata kalau cili yang keriting tu dia kurang biji, tu okey. Ya, betul. Merah dia cantik, ya. Okey, sekarang ni saya tambahkan, masukkan lengkuas. Okey, dah garing, lepas tu masukkan lengkuas. Lengkuas, ya. Masukkan lengkuas. Okey, ni ada Puan Nurhayati Fazlul Haki. Dia tanya, Prof, macam mana nak tahu tumisan tu dah cukup garing? Maksudnya nampak terbit minyak lah kan? Maksudnya keluar minyak. Dah terbit minyak. Ya. Bila cili tu dah pecah-pecah kan, dah terbit minyak. Okay, terima kasih kepada... Actually, saya nak terangkan juga penggunaan periuk tau. Periuk yang paling baik ialah periuk tanah tu. Periuk tanah, okey. Kenapa? Periuk tanah yang paling bagus, you see. Because kalau periuk kaca ni pun okey. Tapi periuk yang aluminium yang macam nenek-nenek pakai tu kan. Okey. Yalah. Itu orang dulu pakai. Periuk tu murah tau. Tapi periuk tu kan kalau guna hari-hari, and then also dia ada banyak chemical reaction tau bila dipanaskan. Ya, betul. Saya tak galakkan menggunakan periuk tu. Kalau nak pakai periuk yang betul-betul stainless steel yang betul-betul tu. Ya, yang berat tu untuk memasak. Tapi kalau pakai periuk tanah kan, dia masak dia lambat sikit lah because dia bukan dah satu penebat haba yang baik kan. Betul. Pengalir haba yang baik. Dia macam lambat lah. Slow cooking, tapi itu yang paling selamat
seramik Ya. ataupun seramik punya apa tu? Periuk paling bagus. Masukkan serai. Saya masukkan serai. Saya masukkan daun limau. Daun limau ni kan saya koyakkan. Jadi barulah dia punya essential oil tu keluar. Kalau tak Keluar. koyakkan dia tampak aje dia punya rasa dia tak keluar. Macam tu. Pakai gelas ni kan dia punya kepanasan sangat cepat lah. Bagus dia punya kepanasan Ya, itu. betul. Betul. Nampak dia macam panas ni, very hot. Saya kadang-kadang takut juga pakai gelas ni kan, kau takut kalau megekah ke apa, tapi so far okey lah vision ni kan. InsyaAllah tak ada. Saya Ni, Prof, slowkan dia punya, saya slowkan hati dia sikit. ada soalan daripada Encik Muhammad Zazali Mat Syarif. Dia tanya, okay, sementara tunggu nak pecah minyak, boleh ke kita tutup periuk tu, boleh ke? Macam mana? Maksudnya masa kita tengah tumis, kita tutup. Apa tu? Boleh. Tapi kalau Boleh kita kan? tutup kan, kalau kita tutup, air tu akan berpeluh, wap dia berpeluh, jadi dia berair lah. Tak garing nanti. Yalah, betul lah tu. Kan? Tutup boleh tutup sekejap. Tutup sekejap. So now I put some garam. Okay, masukkan garam. Some garam, ya. Yang paling penting ni lah masa-masa ni kan, because masa kita menumis ni lah semua rasa-rasa dia akan keluar daripada serai, daun limau dengan lengkuas ni, dia akan jadi sebati lah. Masa ni, inilah yang akan menyedapkan kita punya asam pedas tu. Right? I akan tumis lagi lah sekejap biar dia garing-garing betul-betul tu. Kadang-kadang kalau dia dah garing tu pun kita nampak warna dia tu macam merah yang menyelerakan. Merah kan? Ya, merah tu kan kita rasa nak makan, menyelerakan. Yelah, tapi merah dia macam ada gelap sikit lah kan. So, now tahu air asam Saya tahu air asam tau sekarang. Air asam ni dah campur air. Nanti saya campur air asam. Air asam ni kita kena agak-agak lah macam tu. Kalau nama dia pun asam pedas, jadi dia mesti masam-masam sikit kan. Ya, betul. Right. Ni Prof, ada lagi soalan ni. Saya tengok ramai lelaki lah yang bertanya pasal resepi-resepi ni. Dia masak tu. Okey, ni Cik Vira Hijau. Prof, asam pedas. Okey, banyak versi pada Prof. Which is the best asam pedas? Of course lah Melaka ya. Macam mana? Tak, dia tanya. Asam pedas kan banyak versi. Lepas tu dia kata yang mana satu yang paling best lah. The best asam pedas. Bila saya makan asam pedas yang ni yang paling sedap. Dia simple asam pedas. Yang ni lah yang basic ni, yang saya ajar ni yang paling sedap punya. Oh ya ke? Bau dia wangi, bau dia dah keluar sekarang yang. Sedap sangat. Rugilah tak boleh bau. Tak apa, nanti kita boleh buat lagi. Okey, ni sekarang ni saya dah telah diarahkan oleh my supervisor, dia kat sini dia kata masuk ikan. Dah boleh masuk? Ikan masuk ikan. Alright. 1, 2. Lebar. Ikan parang Ikan parang. Ada kepala dia juga, masuk satu kepala dia. Tapi kan ikan ni kan dia masak dia sekejap aja, tak payah lama-lama. Because lama-lama nanti dia akan jadi hancur pada ikan tu kan. Ya betul. Kalau selalu dikacau pun tak boleh juga. Betul, nanti ikan semua hancur dia because very soft kan. Kita sebut sebenarnya nak kecokkan ikan tu biar dia punya rempah-rempah tu masuk dalam tu sekejap. Kalau masak memang dia kata okey ni rahsia dia. Rahsia dia. Okey, apa rahsia dia? Masukkan asam tu, lepas tu masukkan ikan. Biar dia sekejap, then last kau masuk air. Kalau kita masuk air dulu, rasa dia nanti dah terus jadi cair macam tu. Okey. Tak macam tak ada macam strong lah, you know. Ya. Itulah dia punya keunikan dia, cara memasak tu kan. Jadi you know Wani, dia orang kena tahu step dia tu macam mana nak masak dia tu kan. Betul. Main hentam aja tau. Kena tahu step dia jadi kita punya lauk pun jadi sedap. Ya. Betul. Sekarang ni saya masuk air. Blending. Blending last
Bendelas. Sebab dia sayur dia tu lama sangat. Yang Betul. bendel tu. Okey, saya masukkan air ni dalam mangkuk ni. Ada. Air tu berapa banyak tu, Prof? Dalam semangkuk je. Mangkuk. Saya tambah lagi air sikit. Kat air asam ni. Dia kasih asam, dia kasih garam. Kena terasa lah kan semuanya garam, asam semua tu. Tengok warna dia pun warna ni, cantik warna dia kan. Nampak tak warna dia? Apa nanti saya ni. Saya akan hidangkan nanti. Nampak warna dia lah. So, satu je. Kalau kita buat macam cair-cair nanti, dia tak boleh macam pekat terlalu cair, you know. Macam ni dah sedang elok dah. So now I will increase the heat, bring to a boil, you see. Then lepas tu kita hiriskan potongkan bendir dia. Then dah sudah. Kejap je. Orang kalau pergi datang Melaka ni kan, macam-macam kedai yang dia terai asam pedas sini, asam pedas sana, tapi semua tak sedap. Berani ya. Asam pedas dekat rumah je sedap lah. Tapi you know, betul. Kita buat sendiri lagi sedap. Yelah, tapi macam orang datang ke Melaka ni, dia orang pun nak cuba asam pedas kan. Jadi waktu tu, pasal pergi kedai-kedai tu kan. Betul. Saya akan potongkan bendir ni. Masukkan bendir. Bendir ni pun kita potong dia terus masuk ke dalam periuk. Because kalau kita potong awal-awal nanti, dia akan berlendir kan. Okey, betul. Tip dia basuh, potong ni masa waktu nak masuk lah. Betul. Okay. Kita tak nak dia berlendir kan. And bendir ni kan very good tau. Because siapa yang macam lutut-lutut yang dah kurang grease tu kan, dia akan menambah grease di lutut tu. InsyaAllah. Ya, bagus. Very good. And plus this one is from our edible garden. So, semuanya organic lah, kita grown organic. Okey, untuk makluman penonton-penonton, kita admin telah masukkan link pendaftaran. So di Facebook UPM dan UCTC. So boleh masuk sekarang, daftar. So kalau ada apa-apa masalah boleh masuk dalam ruang komen. Okay, so saya nak merasa je pula. Okey. Wani, you know, ikan yang saya gunakan pun kan. Kena garam sikit. Ikan yang saya guna pun ikan yang fresh tau. Kita dapat dari pantai, dari nelayan. Ikan yang baru naik lah. Naik daripada laut. Baru naik, betul. Ikan dia pun manis. Jadi ikan baru naik ni manis. Because manis you know, lah. Dia maklum ikan-ikan yang di pasar tu semua tu dah dibekukan. Dah lama. Dah taruh obat semua kan. Betul. You know, just to share with you, saya memang tak beli ikan-ikan di pasar because you know, banyak bahan-bahan kimia yang diletakkan. You know, untuk make sure ikan tu fresh. Tapi kita dapatkan, because Melaka ni ada kawasan pantai, jadi kita dah kenal nelayan-nelayan tu. Jadi saya beli ikan fresh daripada nelayan terus. And kalau kita beli tu, kita guna untuk lama lah. Ikan fresh ni kita boleh freeze-kan dia dan simpan lama lah Wani. Kan? Ya, betul. Kadang-kadang kita bungkus dia dengan air laut. Air laut tu kita ambil, kita bekukan dengan air laut. Jadi kemanisan ikan tu dapat dikekalkan. Betul. Macam tu. Itulah kita, you know, because kalau di pasar tu, they cannot macam do anything kan, because dia orang nak terpaksa nak preserve ikan tu. Kalau tak ubah ubat-ubat tu, ikan tu tak fresh, nanti lembik. Ikan ni dia very perishable kan. Ya, betul. Dia ambil masa untuk nak sampai ke pembekal. Betul. Nak pembeli. So they have no choice lah kan. Betul. Okey, untuk makluman link pendaftaran telah dimasukkan oleh admin. So pastikan email yang dimasukkan betul supaya e-sijil tu dapat. Kalau tidak dia error. Masa garam tadi hanya. Also Wani, my mother ingatkan dia kata ikan tu kan nak kena basuh dengan garam dan asam untuk menghilangkan hanyir dia tu. Betul. Itu cara untuk nak membersihkan Wani ikan sedapnya asam pedas ai. Jealousnya ai. Dia masam pun cukup rasa, you know. Ada my supervisor kat sini mengajar ai.
Ya ke? Memang ada ni instruction, give instruction. Saya pun tak tambah daun limau lagi. Okey. Puan ni, kalau diorang nak Ya. follow my Instagram, Ya. Dr. Karim Karim, my Instagram. Nanti boleh share resepi. Betul. Tu IG IG. IG, my IG, Instagram. IG. Itulah Ya, biasa IG. I share my travel. Tapi sekarang ni dah 2 tahun tak boleh travel, macam mana? Kan? Yalah. So, travel dalam negara je lah. Betul. Ada soalan lagi kawan ni? Ada. Banyak soalan. Sabar ya. Tanya. Ni daripada Abdul Aziz Ismail. Prof, ni ada letak kerisik. Kita tengok tadi memang tak ada lah kan kerisik kita letak. Kerisik. Tak ada. Kadang itu yang lain jenis punya. Masak lada tu. Masak daging tu taruh kerisik dan kelapa bakar sikit. Ikan tak payah. Oh, itu asam pedas juga tak letak kerisik. Dia letak untuk masak daging tu kita letak kelapa bakar. Kelapa bakar. Asam pedas kita tak letak kerisik. Yelah, rendang je tak kerisik. Betul. Tak kena dengan ikan dengan kerisik kan? Okey, ni satu lagi soalan. Satu lagi, banyak soalan. Ni soalan daripada number Amber Rosli ni. 2 kali tanya ni. Tak pakai buah keras ke? Well, kalau buah keras tu orang masakan nyonya dia taruh. Dia nak kasi dipekatkan. Nyonya Melaka dia taruh. Tapi kalau kita yang biasa orang Melayu, kalau asam pedas tak taruh. Sikit santan pekat. Memang dia kata kalau tak tambah sedikit santan pekat pun boleh. Santan pekat. Okey. Masa menumis tu. Masukkan sikit asam santan pekat lah untuk kasih cita rasa dia lagi sedap lah kan. Sikit je macam like 2-3 sudu macam tu lah nak kasih macam coconut punya taste situ. Ya. Ni ada lagi. Okey Prof, asam pedas daging tetel tu asal negeri mana? Melaka juga di Bandar Melaka di Tengkera. Bandar Melaka? Di Tengkera. Yes, Tengkera. Ni nama tempat di Bandar Melaka. Because kalau Melaka orang macam Alur Gajah, orang Mesir Tanah, Jasin semua tak tahu tu lauk-lauk ni, lauk asam pedas ni. Cuma orang di Tengkera Melaka je. Because orang macam Mesir Tanah, Alur Gajah tu, diorang influence by Negeri Sembilan. Banyak pakai masakan dia, banyak masak lemak. You see? Ya, betul. Kalau Tengkera Melaka tu is pure Melaka punya tu. Asam pedas. Yes. Ni Prof. Cakap asam pedas pun dah siap. You see? Dah siap Dah, almost dah siap dah. Kita teruskan, ada lagi soalan boleh Prof? Boleh. Silakan. Ni daripada Johan Nor. Dia kata, Chef, Melaka ada restoran ke? Dia tanya Prof ada restoran ke kat Melaka? Restoran kita, actually my restaurant is at home. Siapa nak ni, saya pun nak promotekan juga ni. Kalau siapa nak ni kena booking and then we can do a home style cooking in my edible garden. Makna boleh apalah ni? Boleh booking lah lepas ni. Check. Boleh DM dengan Instagram, kita boleh buat masakan Melaka, I will take small group saja, basically 6 to 10 orang sahaja and it's personal punya itulah. Personal punya service lah, in a home setting, bukan restoran, in a home setting. Bolehlah DM dekat Instagram kalau nak cuba masakan Melaka yang asli tau. Tak ada campur bahan perasa. Tu sangat penting. Yelah, betul. Okey. Wani pun tak cakap apa dah tau. Sabar je lah. Okey Prof, ni daripada Hinata Impian. Soalannya dia tanya, selain ikan parang, ikan apa lagi yang sesuai Prof suka masak asam pedas? Ikan tenggiri boleh, ikan siakap, ikan merah, ikan kembung. Tapi ikan pari adalah masak lada. That one is another type of cooking. Masak lada tu tahu lada hitam pula. Okay. So basically macam cakap tadi kan asam pedas ni ada beberapa variety lah.
Yang ada Okey. tadi dia letak, mula tadi kita kata yang ni is the basic one. Tapi ada juga yang letak daun kesum dan kantan. Dan satu lagi itu masak lada. Satu lagi itu masak tetel. Ada pula yang orang Melaka dia letak halba. You see. Tok rempah-rempah, tumis sikit, you see. Tu orang Melaka yang purenya pun dia masak macam tu juga. Tok halba. Tapi ada orang tak suka halba. Tapi for me it's okay. Halba is very good also, you know, for your immune system. Yeah. Okey, ni Puan Siti Fatimah Abdullah. Yes. Dia kata, okey, tang nak tumis tu, dia kata sampai garing tu kena bertabah. Maksudnya, ialah ambil masa kan? Betul, betul. Ha. Alah, kalau kita masak kat rumah tu, banyak manalah kita masak bukannya sekawah kan, you know. So, tumislah sampai dia garing, sampai dia bertukar warna. Api jangan kuat. Api sederhana because kalau api kuat, nanti dia akan berkerak bawah tu, hangus kan. And also, macam Wani tadi saya kata penggunaan periuk sangat penting. Periuk-periuk yang apa tu, ada periuk yang melekat, ada tak melekat kan. Tapi you know, periuk yang tebal okey. Bawah dia tak melekat lah kan. Kalau periuk tembaga pun okey. Tembaga tak susah sangat because dia ada asam. Nanti dia ada reaksi pula dengan asam tu. Jadi periuk macam Vision ni okey. Periuk apa tu, periuk tanah tu, seramik, bagus. Okey, okey, ada lagi ni. Nama Kitty Rosi. Dia kata, Assalamualaikum semua. Siri masakan, maksudnya siri masakan yang dinantikan. So maknanya memang ramai lah. Yang Macam mana Wani? Dia kata siri masakan yang dinantikan. Maksudnya memang ramai yang minta buat resepi asam pedas Melaka ni. Ya. Tapi Wani, you dah belajar nanti, you kena cuba tau. Memang kena cuba. Kena cuba. Macam nak keluarkan ikan ni. Dia tak jatuh. Oh, saya punya ni. Ni susah saya ambil ni. No, dia dah belajar resepi ni. Harapkan boleh buatlah di rumah tau. Dia gunakan resepi ni. Ini sajalah resepi. Saya tak ada rahsia, tak ada apa. Ini sajalah. Mana dia tahu. Yang ini pun yalah, resepi ni pun di support oleh supervisor kan. Supervisor yang ada sebelah tu. So, terima kasih kepada supervisor. Bawang kena lebih masak. Wani memang ada kata bawang tu kena lebih tu. Bawang lebih. Bawang lebih. Bagi manis sikit. Ya, jangan kedekut bawang, you see. Kalau masakan dah sedap untuk bawang lebih. Ni saya punya, saya dah ni kan dia apa tu. Dan nak menghidangkan dalam mangkuk ni. Ada ke soalan Wani sambil-sambil tu kita boleh menjawab soalan. Okey. Oh, tadi Prof dah jawab ni. Dia kata ada ni Puan Ana Aufa, periuk apa yang terbaik dengan Prof? Saya ni Wani macam periuk ada daripada periuk tanah, periuk enamel, periuk aluminium, periuk copper, periuk cast iron. Okey, cast iron kan sekarang ni orang Malaysia sibuk dengan cast iron kan, semua nak yang tu apa tu Le Creuset tu kan. Le Creuset tu Wani, jangan tak tahu. Saya dah pakai Le Creuset tu the last 20 years. Orang Malaysia tak tahu apa benda pun saya dah pakai Le Creuset tu dah. Tapi you know, cast iron tu sangat bagus because dia is a hard metal, is very good, tak ada reaksi kepada bahan-bahan makanan bila dipanaskan. Tapi aluminium yang nipis tu, yang murah tu memang in the long run is a cancer punya effect, you see. Also not very good pakai tu, you see. Pakai cast iron tu, of course lah, cast iron tu harga dia pun berdentum kan. Dapat satu pun tak apalah. Tapi cast iron tu Wani, saya nak cakap, kita kena tahu menggunakannya juga. Tak boleh menggunakan besi-besi, tak boleh. And then nak tahu kena cara cuci dia, because nanti kan kalau tak betul cuci pakai span yang apa tu, dawai tu, rosak dia punya surface tu. Jadi kena pakai macam ni, yang silikon ni ataupun pakai senduk kayu saja. Senduk besi jangan pakai. Tapi yang bagus tu lah, yang tu lah kaca ni, Vision, and also cast iron yang tebal tu, tembaga. And paling bagus ialah periuk tanah. Dia pun tak semahal mana pun Wani. Dalam RM30 pun dapat sebiji tu. Tapi dia mengambil masa lah untuk masak dalam tu because dia bukannya pengalih haba yang baik lah. Kan? Macam tu.
Okey. Semua dah asam pedas dia Wani, dah siap tu. Oh, Saya tunjuk dah siap hidang. And also minyak kan, masa kita menumis tu taruh minyak lebih sedikit. Jangan kedekut minyak tu. Because minyak tu dia akan cepat menggaringkan lauk cili itulah. Kalau kita tak nak minyak tu nanti at the end kita boleh macam scoop dia minyak on the surface dan kita remove lah kalau tak nak minyak tu kan. Tapi minyak kena lebih sikit. Masa menumis cili tu untuk menggaringkan dia tu. Macam tu. So kita kan Wani, cakap pasal periuk ni, kita kena invest sedikit untuk periuk-periuk yang baik kan demi untuk kesihatan, menjaga kesihatan kita. Betul. Benda ni bukan berlaku dalam sehari, sebulan, 2 bulan, tapi dalam jangka masa panjang you see. Kena dah beli periuk yang berkualiti untuk masakan keluarga kita tu. Kan kuali-kuali tu pakai kuali yang hard, apa tu? What do you call it tadi yang metal tu, tahu apa cakap? Cast iron tu, yang tebal, yang berat tu bagus. Betul. And kita kena tahu penjagaan dia juga. Bila beli yang kuali-kuali atau periuk yang mahal ni ya. Macam tu. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan pada penonton-penonton di Facebook, link ketiga admin telah masukkan. So kalau tak boleh tu boleh ke link ketiga, kita cuba masukkan untuk pendaftaran. Okey, Prof, ada soalan lagi ni Prof daripada Puan Nur Atikah. Okey, dia tanya, halba letak sikit pun okey juga, rasa lagi sedap. Boleh ke? Betul, setuju. Kalau suka boleh taruh, you know. Bagus, dia menambahkan rasa je. Sikit je cukup, sikit je, setengah sudu kecil tu kan. Wani saya nak tambah juga, ini penggunaan Teflon yang non-stick punya material tu kan, kuali-kuali yang non-stick. Itu pun sangat bahaya. Dia sangat cancer prone tau Wani. Jadi you know, non-stick tu pun not so good. Because dia ada yang ada bahan kimia yang disaluti untuk melekat tu kan. So that's not good. Tak boleh, you know, saya tak galakkan lah, you see. Untuk menggunakan Teflon tu. Okey, ini daripada Puan Lin Azlin. Okay, dia tanya Prof, Assalamualaikum Prof. Boleh share tip guna periuk kaca masak? Oh tadi Prof dah ni kan. Tip guna periuk kaca masak tak hangit. Okey, saya punya resepi untuk periuk tak hangit, saya punya formula untuk periuk tak hangit ni semua ni, kita jangan menggunakan api yang sangat besar. Sederhana tu, small flame bagus kan? Jadi kita boleh control dia punya, you know, kehangitan yang bawah periuk tu lah. Right? Macam saya masak ni pun dia kan, kalau tak ada kesan hangit pun because kita dah taruh air tadi tu, jadi dia dah larut lah kan bersama dengan kuah tu tadi. Kalau buka api besar, you know, buka api besar, cili pun cepat hangit, cili pun tak masak, rasa hangit. Jadi rasa pahit kuah dia, and then you should be able to control the heat, you know, the kebesaran api tu kan. Medium heat is bagus, medium to small lah, tapi jangan small sangat, dia lambat pula masak kan. Betul. Api dia lah jangan besar. Sederhana lah. Betul. Yang penting dia garing, cukup garing. Betul. Wani, saya duduk depan periuk ni kan, bau dia sangat harum. Prof ni kan, dia saja je kan. Kan kami terbang ke Melaka baru tahu naik jet. Boleh lah, datanglah helikopter ada 7 PM kan. Tak apa, itu akan datang. Boleh. Okey, ada lagi ni. Apa nama dia? Okey, Cik Muhammad Adib Muhammad Tamami. Okey, dia kata ni kira macam pendapat lah. Lepas ni boleh cuba masakan warisan Jawa, ayam ungkep. Ini boleh. Ni untuk apa, masakan Jawa ni memang sedap lah kan. Boleh. Okey, Encik Muhammad Hairi dia tanya, okey, kalau gantikan dengan ayam, bahan tetap sama kan atau lain? Bahan dia sama je. Ayam tu boleh taruh daun kesum. Tambahkan daun kesum je. Okey. Maknanya sesuai lah kalau nak letak ayam buat asam pedas. Boleh.
mengikut cita rasa masing-masing lah. Tapi kita tak pernah jarang buat lah ayam asam pedas tu. Kita buat cuma ikan saja yang Yelah, original saja. Biasanya ikan kan. Ayam pun dekat kedai tak jual ayam asam pedas, you see. Ya betul, tak jumpa. Daging and tetel tu daging dengan ikan saja. Betul? Satu lagi ni, selain pada ikan, tu apa nama? Telur ikan mayung. Telur ikan. Boleh itu juga famous. tu. Kat mana famous tu saya tak pernah buat. Because saya pun for Dekat myself. Melaka lah. Dekat Melaka. Kalau ikan ni kita tak biasa makan, tak gerti. Because kita orang believe kalau budak-budak makan telur ikan nanti kan dia belajar dia tak tahu mengira tau. Jangan bagi kanak-kanak, orang dewasa yang makan. Matematik nanti lemah. Orang tua-tua pun nanti tak tahu kira duit tau. Ni Prof. Ni soalan ni dia macam permintaan ni daripada LGM Mas Tiara. Dia kata, okay Prof, next resepi asam pedas tetel. Boleh? Boleh. Boleh pula. So Boleh kita akan tengoklah pada kesesuaian tarikh ni nanti sebab kita tak lagi nak puasa. Asam Kita pedas nak buat tetel bulan dan puasa. juga satu lagi tu kita nak buat asam pedas ikan pari masak lada. Apa? Asam pedas ikan pari masak? No, ikan pari masak lada. Oh, ikan pari masak lada. Tu pun Melaka resepi juga tu. Okay. Sekejap kita tengok ada lagi tak soalan. Lagi jangan lupa suruh orang follow my Instagram tu, Dr. Shahrim Karim. Dr. Shahrim Karim. Dr. Shahrim Karim satu word Shahrim. Shahrim. Karim. So IG lah. Wani baru-baru ni kan saya nak share resepi tau. Baru-baru ni kita ada banyak belimbing tau Wani. Belimbing tu saya buat, saya keringkan. Belimbing besi ke belimbing buluh? Belimbing buluh. Saya buat dua jenis tau Wani. Satu tu saya garamkan, saya perapkan dia dengan garam semalaman. Lepas tu dia dah kecut tu, saya jemur dia jadi macam asam masin, dia kering tau. Dan satu lagi tu saya buat macam halwa. Saya perapkan dia dengan gula dan banyak gula dan garam dan perapkan dia semalaman. Dan lepas tu the next day tu kita boilkan dia dengan air yang keluar daripada blending tu dengan gula semua tu kan. Kita boilkan dia, kita didihkan air yang keluar tu lah, air juice blending tu. Yang masam tu. Dan rebuskan blending tu sekejap. And then kita buat tu, dan kita simpan dia di dalam pasu ke dalam botol ke untuk selama 3 hari kita buat tu. Lepas tu kita jemurkan dia kan. Lepas tu ni belimbing tu dia jadi warna hitam. Lepas tu boleh makan macam tu. And belimbing tu boleh buat untuk acar buah. Jadi dia kering tu Wani. Jadi macam menarik tu. Hitam tu. Itu pun saya baru belajar benda tu. Because belimbing banyak. So jadi saya rasa saya kena buat sesuatu. Dan belimbing tu saya boleh gunakan untuk yang belimbing yang masin tu boleh buat untuk masak. Dan yang tu boleh buat untuk acar buah macam tu. Because saya banyaklah buah-buah dekat kebun ni kan. Jadi saya gunakan dia untuk membuat berbagai ni lah. Ni sekarang ni musim jambu air tau. Jambu air yang warna putih tu Wani. Tahu tak? Jambu air kan ada warna merah kan? Warna merah. Betul. Warna merah, warna putih. So you know. Ada je lah buah-buahan yang sentiasa because banyak pokok kan. So you know. Okay Prof, kita ada lagi soalan. Satu lagi soalan. Sure. Daripada Huzaifah Ahmad. Okay. Dia cakap pernah makan asam pedas pari. Tapi rasa dia hanyir. Kenapa Because ikan pari ni banyak jenis. Kalau tak tahu beli, dia memang jenis hanyir yang berbau dia sungguh yang tidak menyelerakan lah. Nak beli belakang dia warna hitam. Okey, memang dia kata nak beli ikan pari tu belakang dia mesti warna hitam. Hitam coklat lah macam tu. Dia punya corak ikan tu. Dia ada macam berbelang-belang hitam, coklat, okey. Yang lain tu kan, memang dia bau dia macam hanyir and very strong smell. Betul. Itu yang tak sedap tu. Pari pun sekarang ni dah mahal, you know. Like, harga dia dalam 20 lebih lah sekilo ikan pari tu.
Okey, okey, Ada okey. orang tak gerti makan ikan pari ni tau. Ah, tak kerti makan kepari? Memang dia kata dia kalau nak masak pun kena basuh dengan kapur. Lepas masuk kapur dah Oh. bersih, masuk asam dan Dan bau basuh asam dan garam untuk menghilangkan bau hanyir tu. Mungkin bau hanyir tu juga dia orang basuh tak bersih. Maklumlah kan Mungkin. kedai-kedai ni semua kan nak buat kerja cepat-cepat. Nak tahu Ya, lunch kan tak siap betul. kan. Basuh pun sampai kocak-kocak air dah. Habis kisah. Berceloteh. Ada juga jenis ikan pari yang keras tau. Yang keras tu. Itu memang tak boleh makan lah. Jambu kita memang ada Jambu? baru petik. Jambu putih. Wow. Ni musim Manis jambu ke sekarang. masam tu? Manis ke masam? Manis. Wani Manis. kita duduk kan. Lepas tu kita cecah dengan kicap dengan gula atau cili padi. Sedap kan. Rasa kita Prom ni kan? buat ni lah. Rasa susah lah macam ni. Apa nanti next time kalau ada nanti kita bawa ke UPM. Ada bawa kadang kau bawa ke office. Ni Okay, PKP Prof. macam mana? Okay, ada soalan ni last ni. Okey. Daripada Cik Haiman Ismail. Ya. Okay. Kalau nak masak asam pedas telur ikan, kena rebus dulu telur ikan tu. Baru masukkan ke asam pedas baru jadi. Dia tanya ke apa ni? Ke betul? Tak perlu. Terus masuk aja because kalau kita rebuskan, jadi dia punya kemanisan dia semua tu dah dilarutkan dalam air tu. Kan? Jadi terus masuk je. Masukkan dia perlahan-lahan, jadi dia tak pecah lah dalam kita punya kuah tu. Dan dia masak sekejap je, dia halus-haluskan. Jangan masak lama. Because kalau masak lama, dia akan jadi kejung dan keras tu. Ya, betul. Telur ikan tu memang sedap, memang sedap telur ikan tu. Tapi saya jarang lah makan telur ikan tu, tak minat. Saya pernah makan telur sotong yang besar. Dia liat Dia. kalau tak sedap. Kalau tak pandai masak. Betul. Okey, tengok ada lagi soalan ni. Sekejap ya. Okey, ini daripada Puan Ainul Ghazali. Dia tanya, apa beza guna bawang besar dengan bawang merah kecil? Bawang merah kecil. Bawang merah kecil tu lagi manis, lagi sedap. Kalau pakai bawang merah yang besar tu, bawang merah okey. Tapi bawang Holland tu tak sesuai. You see? Tak manis sangat. Kita pakai bawang merah yang besar tu pun okey. Kalau bawang kecil tu lagi sedap. Kan? Tapi bawang kecil tu leceh lah nak mengopeknya sampai 10 biji. Kalau bawang besar tu pakai 2-3 biji. Yang merah tu dah. Bawang kecil tu pun mahal juga sekarang ni. Ya, betul. Sekarang harga bawang kecil tu sangat mahal. Ni dah bulan puasa ni dah dekat lagi lah. Barang-barang semua akan naik harga. Betul? Okay, ada lagi soalan? Tak ada Okey, jangan Prof. lupa ya, ikut saya di Instagram ya, Puan Wani. Ya, ikutilah Prof Syarif punya IG iaitu Dr. Syahrim Karim. Satu word. Ya. Okey, Ambil sebelum Nak saya rasa Okey, Prof. Prof, saya sebelum mengakhiri, saya nak Prof ni nyai. sedap dulu tadi rasa. Okey, Prof. Saya nak umumkan untuk lepas next punya program iaitu pada 29 Mac iaitu hari Isnin, kita akan ada satu lagi Dapur Putra, masih lagi tema masakan warisan iaitu patin tempoyak UPM. Okey, itu 29. Wani nak masak tu. Kan? Wani masak kan? InsyaAllah. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, the next tadi 29 Mac. Okey, the next tarikh adalah 7 April iaitu pada hari Rabu adalah program Kecoh Tani. Tajuk dia adalah Ternakan Puyuh. Okey, harap penonton semua orang kata book tarikh tersebut dan menyokong kami untuk menonton. Okey, saya rasa masa dah menghampiri. So saya mewakili daripada pihak UCTC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Syarif dan your mother selaku supervisor. Tahniah tu. Di atas menjayakan program
inilah rancangan Dapur Putra kali ini. Okey, link semua dah ni kita dah buka tadi link ketiga. So Okey, kalau Mama Ada ada pun apa-apa, cakap, Mama Ada kirim salam dan kata terima kasih juga. okey. Dan saya, Puan Wani, saya harap Hmm. penonton-penonton dapat mencuba resepi ni, dapat dimanfaatkan dengan ni, dapat dicuba dan dirasa, dikongsi Ya. rasa bersama keluarga lah. Senang aja masakan ni. Ya betul. Ini saja bahan-bahan dia, you know. Tak ada rahsia, tak ada apa. You know, I'm giving, it's our recipe, you see. Kita buat. Memang sedap. Okay, thank you so much. Kita jumpa lagi ya. Okey, jumpa lagi. Okey, selamat mencuba dan semua penonton ucap terima kasih di atas pengkongsian Prof tadi So kita berjumpa next series iaitu pada 29 Mac. Okey, lepas tu juga nanti kita plan tarikh lah untuk buat tu apa tu? Daging tetel tu. Tetel asam pedas Melaka. Itu bulan puasa ke apa tu? Boleh juga kalau bulan puasa, boleh juga kalau orang ada yang minat boleh juga kita buat. Okey, baik. Hidangan berbuka puasa. Alright, boleh. InsyaAllah. Okey, semoga berjumpa kembali pada siri akan datang dan terima kasih semua yang bertanya pada ni ruang komen dan salam bakar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mampu nanti ngomong. Nanti.